Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ni kita baca ayat 585. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sadaqallahul azim. Fa'asabahumullahu bima qalu, lalu Allah memberikan pahala kepada mereka disebabkan pengakuan iman dan ikhlas. Jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu syurga, balasan syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal pula di dalamnya. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, dan yang demikian itu adalah balasan orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Ini balasan kepada sebahagian daripada ahli kitab ataupun yang disebutnya dulu qissisina wa ruhbana, yang hatinya lembut apabila mendengar Al-Quran, suara Al-Quran, air mata mereka mengalir, mencucurkan air mata dengan sebabkan apa yang mereka dengar, dan yang mereka dengar itu tepat dengan kebenaran yang mereka baca dalam kitab Injil mereka. Orang ini tidak hanya setakat air matanya, setakat mencucurkan air mata, tetapi mereka mengaku bahawa mereka ingin beriman dan mereka meminta supaya mereka dicatatkan bersama orang-orang saleh. Pengaruh mendengar Al-Quran ini satu mukjizat. Mukjizat Al-Quran antara lain ialah bahasanya, hukumnya, beritanya. Salah satu daripadanya, dengar boleh meninggalkan kesan. Kita baca dalam sejarah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu masuk mencuri dalam Kaabah untuk mendengar apa yang Nabi baca. Nabi baca, dia masuk bersembunyi di sebelah kelambu Kaabah, dikatakan tujuan untuk mendengar Nabi. Nabi membaca ayat Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha, hingga seterusnya. Dengan ayat yang didengar itulah Umar bin Khattab balik ke rumah, masuk Islam. Lalu masuk Islam dengan meminta naskah Al-Quran yang ada pada adiknya, untuk membaca, untuk mengetahui apa yang dibaca oleh Nabi. Dan setengah riwayatnya menyatakan apa yang dibaca oleh adiknya Fatimah. Macam-macamlah riwayatnya. Tetapi pokok riwayat ini, Umar bin Khattab memeluk Islam kerana terpengaruh dengan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi ataupun yang dibaca oleh adiknya Fatimah. Riwayat menyatakan bila dia mendengar adiknya membaca surah Taha itu, dia minta, tapi adiknya enggan memberi kerana Umar masih kafir pada ketika itu. Lalu ditendangnya adiknya, kemudian dirampas Quran yang dibaca itu. Quran yang dibaca, dia katakan selepas itu beliau memeluk Islam. Dan banyak lagi lah. Utbah ibni Al-Walid ibni Utbah juga orang kafir pada ketika itu. Dia datang untuk berunding dengan Nabi SAW di waktu asar, supaya Nabi tenangkan sedikit, jangan terlalu keras menyampaikan dakwah. Kemudian Nabi, dalam perundingan itu, Nabi meminta izin untuk membaca. Lalu Nabi membaca beberapa ayat Al-Quran, beberapa ayat. Al-Walid yang mendengar itu tidak dapat berkata apa-apa dalam perundingan itu. Setelah dia balik, dia kata kepada kaumnya, dia kata, wahai kaumku, aku mendengar satu bacaan, dia kata, yang sungguh meresap ke dalam hati dan perasaan, katanya.
Oleh kerana itu, lakukanlah apa yang kamu lakukan, tapi aku tidak ingin bertanggungjawab, katanya, sebab aku mendengar sesuatu yang cukup besar kesannya kepada diriku. Al-Walid. Al-Quran bila dibaca dengan perasaan ikhlas, lebih-lebih lagi kesannya besar. Kita sebutnya semalam, sejauh mana hati ini boleh menerima suara Al-Quran, sebab itulah pengaruhnya, pengaruh kesediaan yang sedia ada. Ubat yang diberi memerlukan kepada kesediaan badan untuk menerima ubat yang diberi itu. Jika di sana ada kesediaan, kesesuaian, maka pengaruh ubat, kesan ubat ini lebih mujarab dan lebih cepat. Jadi itulah juga apa yang dibicarakan tentang pengaruh Al-Quran kepada hati nurani orang yang mendengarnya. Seterusnya ayat ini menyatakan pula orang yang menerima kesan Al-Quran ini bagaimana akhirnya. Katanya fa'asabahumullahu bima qalu, lalu Allah memberikan pahala kepada mereka disebabkan pengakuan iman dan ikhlas yang mereka ucapkan, yakni terhadap Al-Quran. Dalam bahasa Arab, sabayasubu maknanya pulang balik. Quran yang kita dengar, pengaruh yang kita perolehi, kemudian pengakuan kita beriman kepadanya akan pulang pada suatu hari nanti. Tapi dia pulang bukan dalam bentuk ayat itu, tidak. Dia pulangnya dalam bentuk yang lain, pulang dalam bentuk syurga sebagai balasan daripada Allah. Dia tidak akan hilang. Quran yang dibaca dia tidak akan hilang begitu saja, hilang di udara. Tidak, dia akan pulang balik. Pulang, asabah, pulang. Pulang. Bagaimana kepulangannya? Dinyatakan di sini, fa'asabahumullahu, lalu Allah memulangkan kepada mereka. Tapi pahala lah maknanya pulang di sini. Lalu Allah memberikan pahala kepada mereka. Apa sebabnya? Disebabkan pengakuan iman yang ikhlas itu. Pengakuan iman yang ikhlas apabila mendengar suara Al-Quran. Yang dipulangkan itu jannat, iaitu mereka dibalas dengan syurga. Jannatin jamak daripada jannatun. Jannatul Firdausi, Jannatul Ma'wa, Jannatul macam-macam lagi. Jannatul satu syurga. Kalau jannat panjang beberapa syurga. Seorang masuk ke dalam surga, dia tidak mempunyai satu surga, beberapa surga. Kita kata buat apa, satu cukuplah. Tak boleh. Ini balasan, ini kurnia Allah yang diberikan kepadanya. Manalah cukup nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Kalau di dunia ini kita tak cukup di akhirat lebih-lebih kita cukup. Sebab di sana negeri nikmat, tempat kita terima nikmat. Dalam dunia ini tidak nikmat dalam dunia ini. Makin banyak makin susah. Sebuah rumah sewa kita beri kepada orang satu penyakit. Bila banyak penyakitnya, padahal rumah sewa kita dapat duit daripada rumah tu. Ya tu tak bayar, ya tu bocor, ya tu begitu, ya ni begini, pasal banyak. Tak ada rumah sewa, tak ada masalah apa-apa. Tak ada. Banyak rumah sewa, banyak penyakit dalam dunia. Tapi tak ada orang pula tak nak beli rumah, tak nak buat rumah sewa, sebabnya dapat duit. Tapi tanyalah sesiapa pun, nikmat makin banyak malapetaka yang diterima oleh seseorang itu. Kalau begitu di dunia, nikmat yang bercampur dengan malapetaka pun orang mahu, apalagi kalau nikmat tulen di akhirat. Nikmat tulen, nikmat yang tak bercampur dengan penyakit sedikit pun. Oh, lebih-lebih lagi. Kalau begitu cukupkah satu syurga? Tak cukup. Berapa syurga? Sekurang-kurangnya 3. Itu pada jannat. Kalau 2 syurga, dia panggil jannatain. 2 syurga. Di sana jannat beberapa syurga. Oh, kalau begitu banyaklah Tuhan sedia syurga. Jangan bertanya Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang akan dibalaskan kepada orang yang beriman kepadanya. Jangan ditanya. Tetapi perlu ditanya apakah persediaan kita untuk ke surganya. Untuk ke syurga yang disediakan itu. Di sini kita perlu bertanya. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada masalah padanya. Tidak masalah untuk menyediakan balasan. Nabi kata kamu jangan keterlaluan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah habis apa yang ada padanya. Lebih kurang begitu dalam satu hadis qudsi. Fa asabahumullahu bima qalu jannat tajri min tahtiha al-anhar. Allah memberikan balasan pahala kepada mereka disebabkan pengakuan iman yang ikhlas yang telah mereka ucapkan, iaitu mereka dibalas dengan syurga, jannat ini, jannat tajri min tahtihal anhar, yang berlari-lari di bawahnya segala sungai-sungai mengalir di bawahnya. Ini cantik, kecantikan alam semula jadi.
Cantik ni, kecantikan semula jadi itu sebenarnya cantik. Tapi kalau sungai buatan tak secantik mana. Bunga yang kita gubah di atas kertas, ini kita buat bunga kertas, cantiklah nampak, warna pun warna bersih, hijau, sungguh-sungguh hijau. Tapi tak cantik sebab dia buatan. Hiasan syurga, hiasan asli, hiasan sungai di bawahnya, bukan lopak-lopak saja, tidak, bukan air dalam pasu, tak ada. Tak ada. Ini anhar, sungai. Sungai. Tujuannya mengapa disebutkan hiasan syurga? Untuk mempengaruhi orang yang mendengar supaya mereka dapat khayalkan sedikit itu syurga yang menunggu mereka. Tak berasakah nak masuk syurga? Soalnya macam tu. Tak terasakah? Kalau terasa, sekarang daftar untuk menjadi ahli syurga. Semalam disebutkan untuk mendaftar ahli syurga bagaimana? As-salihin. Salih disebutnya dulu, faktubna ma'as salihin, ma'al qaum rabbana ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Salih satu syarat untuk menduduki syurga. Wa zalika jazaa'ul muhsinin, itulah dia balasan orang yang muhsinin. Muhsinin ini peringkat yang lebih tinggi daripada mukminin. Dia ada salihin, mukminin, muhsinin lebih lagi. Muhsinin ini kelas atas sekali. Atas. Seorang yang berbakti, kita selalu sebutnya, seorang yang berbakti kepada ibu bapa bukan setakat beri. Bukan setakat itu saja, tapi mahulah ihsan. Ihsan. Ihsan kalau dalam ibadat ini disebutkan, orang yang beribadat ka'an u'ma al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda tengok Tuhan. Kita nampak Tuhan yang memerhatikan gerak-gerik kita, seolah Tuhan ada depan ni. Tapi bagaimana Tuhan tidak berjihad begitu? Tuhan tidak boleh dirupa, Tuhan tidak boleh diukur, tidak ada besar kecil, tak boleh. Jadi oleh kerana itu kita tak nampak, tak boleh kita khayal Tuhan sedang melihat kita beribadat. Kalau begitu, ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau anda tak boleh lihat pun, Tuhan tetap melihat anda. Anda tak dapat melihat Tuhan, tapi Tuhan tetap melihat anda. Bagaimana orang yang bersalat pada ketika ini? Tentunya ia diselubungi oleh perasaan takut, oleh perasaan malu, oleh perasaan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadat ihsan. Ihsan. Tapi bagi mereka yang hanya melakukan ibadat, cukup makan saja, syarat rukunnya bagaimana? Dia bergarulah tengah semayang, dia bergerak, dia paling siapa dia sini sana sini. Dia pulaknya khayal, pulaknya dia punya nada telefon bimbit dia tinggal cantik tu, orang tu cantik tu. Tengah-tengah semayang macam-macam. Tak ada ihsan. Tapi kalau kata batal tak batal semayang, tak batal sebab cukup syarat dan rukunnya. Tapi balasannya bakal diberi kepada orang yang masuk syurga ini, dia tidak beri kepada orang mukminin saja satu, tapi muhsinin, mau ihsan. Tidak ada lagi satu bentuk amal ibadat yang lebih tinggi daripada ihsan itu. Apabila kita disuruh berbuat baik kepada ibu bapa, disuruhnya dengan ihsan. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah buat ihsan kepada ibu bapa. Bagaimana untuk berbuat ihsan kepada ibu bapa? Bawa pergi makanan kepada dia, bercakap dengan dia, cukup. Tak cukup setakat itu. Tak cukup setakat itu. Sehingga kan seorang datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku dukung mak ayah, kata dia, cukup, kata cukup ya Rasulullah. Dukung mak ayah macam budak-budak kecil. Budak-budak dia tak mau berjalan, dia nak dukung. Bolehkah kalau macam tu, tak ada cukupkah? Nabi kata tak cukup. Nak bayar satu pernafasan pun belum lagi terbayar. Satu pernafasan ibu belum lagi terbayar. Oh, kalau begitunya jauhnya kita dikehendaki dalam perkara ihsan. Seolah-olahnya ihsan ni kita nampak, tengok atas tu, puncak kita nampak, tapi nak daki tak sampai. Ke puncak ada. Puncak nampak, mana kalau sampai ke situ cukuplah. Nampak saja, tapi kita berada di bawah, amat sukar untuk kita naiki. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Sebaliknya pula, kaedah keterangan Al-Quran apabila disebut orang berjaya, disebut pulanya orang yang gagal. Orang yang gagal menduduki syurga. Siapa mereka? Alladzina kafaru, orang yang kufur. Kufur ni dia tutup iman. Sepatutnya fitrah dia tu, kesucian asli semula jadi, dia bawa sejak daripada dia keluar daripada perut ibunya dulu, dia fitrah. Tak kira siapa pun ibunya itu, fitrah dia. Fitrah. Baik. Orang yang rosakkan fitrahnya ini namanya kafaru.
kafaru, dia tutup fitrah yang suci, maka kotor fitrahnya. Wa kazzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan pula ayat-ayat keterangan kami, ayat-ayat Quran. Orang ni bagaimana, ke mana mereka perginya? Ulaika ashabul jahim, mereka itulah ahli neraka. Padahal sebut neraka tak payah panjang-panjang lah, tak panjang lah, tak apa, sebabnya sebut neraka pun cukup ngeri. Tapi bila sebut syurga, mau disebutkan bagaimana hiasannya. Berapa syurga dapat? Tiga sekurang-kurangnya. Bagaimana hiasannya? Jannat, jannat tajri min tahtiha al-anhar, sungai-sungai dia. Sungai itu bagaimana? Berlari pula. Di mana duduknya? Di bawah dia, di bawah. Oh, banyaknya ceritanya hiasan-hiasan syurga. Tapi bila bercakap tentang neraka, dia tidak sebut pula bagaimana kesaksaan yang berada dalam neraka itu. Ini keterangan Al-Quranul Karim. Bila dia bercakap tentang neraka, tak mahu, sebenarnya neraka pun sudah cukup setakat itu bagi mereka yang mempunyai perasaan. Oleh kerana itu, neraka tidak disebutkan sifat-sifat tambahan, tapi syurga sifat-sifat tambahan disebut padanya. Al-Jahim maknanya neraka, api yang membakar. Artinya Jahim, api yang membakar. Setakat itu saja. Orang ni dia tidak sebutnya masuk, dia sebutnya ashab, ampunya. Ashab, sahib jamaknya ashab, ashabul jahim, ampunya neraka. Maknanya orang ni milik neraka. Bila milik neraka ni, milik neraka, dia masuk dalam tu, kemudian bila dia masuk, milik dia boleh duduklah sampai bila-bila pun, sebab dia milik. Syurga dia tak milik, nak cari syurga tak ada, yang dia ada neraka, duduklah dalam neraka. Begitulah keterangan yang boleh difahami daripada dua ayat ini. Kemudian seterusnya, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.